Pendapat korang berkomen dekat bawah pendapat korang. Jangan lupa tekan butang like and share. Subscribe ke channel aku, akan upload lagi konten-konten menarik. Kita jumpa lagi ni next video. Assalamualaikum. Video lama aku barai tu. Aku punya cakap tengok muka aku insecure sial. Apa harapan aku untuk video kali ni, aku tak tahu nak cakap macam mana. Dan so kita roll up dulu, kita intro dulu. Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Masurusi Aku Mat. Okay, seperti mana tertera dekat dalam tajuk, seperti mana yang korang tahu. So, konten kali ni, video kali ni kita akan membahaskan adakah anime itu kartun ataupun bukan kan. Kepada korang yang dah lama follow aku kan, aku dah ada buat dah video lepas kan. Dan ikutkan video lepas dengan video sekarang ni, konten dia lebih kurang sama je. Cuma video kali ni mungkin ada improvise lah daripada video lepas kan. Itu aku tak sure, itu korang sendiri yang menilai lah. Tapi kepada korang yang baru, so aku akan menjelaskan apa aku punya pandangan, adakah anime itu kartun ataupun bukan. Sebenarnya tajuk ni dia dah jadi satu perdebatan dekat dalam komuniti anime kan. Dan kebanyakan komuniti anime ada yang menyokong yang anime itu bukan kartun, ada yang menyokong anime itu adalah kartun. Dan tapi aku tak sure sama ada majoriti yang menyokong anime itu kartun ataupun minoriti yang menyokong anime itu adalah kartun. Aku tak sure benda tu. Tapi kalau korang tanya aku sendiri, dan aku anggap benda ni as a fakta, iaitu anime adalah kartun. So mungkin setengah orang akan oppose aku lah. Tapi pada korang yang setuju dengan aku, korang boleh take lah orang-orang yang oppose dengan aku lah. Aku akan bagi beberapa viewpoint aku mengapa yang anime tu adalah kartun. So korang menilailah sendirian lepas tu kan. First thing, kita start dengan maksud kan. Okay, apa makna kartun, apa makna anime kan. Kartun tu bermaksud adalah simple drawing ataupun lukisan yang ringkas. Dan kartun ni datang daripada bahasa Itali. Secara sejarahnya, macam mana perkataan kartun ni muncul apabila ada berlaku pergolakan politik dekat Itali time tu. Macam ada political issue lah dekat sana. So media-media dekat Itali time tu, aku tak sure sama ada 18 something, diorang menggunakan kartun ni untuk mengecam tindakan politik government diorang, dengan diorang macam membahan ataupun mengutuk tindakan-tindakan political issue yang ada dekat Itali time tu. So itu adalah function kartun. Tapi bila dah jadi peredaran zaman ni, kita dapat lihat yang kartun ni dia satu video ataupun satu lukisan yang bergerak. So basically yang video yang kita pernah tengok, yang kita tengok sekarang ni lah kan. Okay, apa itu anime? Anime ni dia datang daripada perkataan animation, dan animation ni pula dia adalah bahasa Latin lah. So apa maksud animation ni kan? So animation ni bermaksud adalah various gambar yang disusun secara orientasi, dan bila bergerak dia menghasilkan satu motion yang kita nak motion yang lawa. Seperti mana yang kita lihat sekarang ni pasal video ataupun macam kita cakap tadi, lukisan yang bergerak. So dengan ni, anime tu adalah kata pinjam daripada animation kan, yang digunakan oleh orang Jepun. Dan benda ni sama je terpakai dekat dalam Malaysia, iaitu kita menggunakan animasi. So animasi tu adalah kata pinjam daripada animation. So basically anime dan animasi adalah benda yang sama, iaitu animation. So seperti mana yang aku terangkan, animation dengan kartun tu dia punya maksud tu dia ada persamaan lah. So maka kita dekat sini kita dapat lihat yang anime adalah kartun. So itu adalah first point aku menunjukkan kenapa anime itu adalah kartun lah kan. Mostly bila aku berdebat dengan orang yang cakap anime bukan kartun ni, diorang akan cakap yang banyakkan anime ni dia lebih kepada penonton dewasa, dan kartun ni lebih kepada kanak-kanak . Dan ikutkan sebenarnya kartun dan anime ni adalah satu perkataan yang subjektif kan. So ada je yang kartun yang sesuai untuk kanak-kanak dan tak sesuai untuk kanak-kanak, dan ada je anime yang sesuai untuk kanak-kanak dan tak sesuai untuk kanak-kanak kan. Dan kalau korang lihat daripada segi genre dekat dalam anime ni, korang akan dapat lihat genre kodomo, shonen, seinen, shoujo and josei. So benda yang kita nak bahas kat sini adalah kodomo. Kodomo tu adalah satu target audience yang untuk kanak-kanak. Macam cerita Digimon, Doraemon, Beyblade and so on. Dan ada je kartun yang tak sesuai untuk kanak-kanak kan. Contohnya macam Simpson, BoJack Horseman, Invisible, dan ada banyak lagi lah. Dan diorang akan cakap yang anime dia punya plot tu lebih berat berbanding dengan kartun. Ada je kartun yang dia punya plot tu berat. Contoh macam Invisible, contoh lain macam DC kartun kan. Diorang punya plot memang berat. Dan aku tengok time kecil pun aku tak faham apa benda yang diorang cuba sampaikan kan. Aku cuba enjoy dia punya fighting tu je lah. Diorang akan cakap yang anime ni lebih lawa berbanding dengan kartun.
Tapi pada aku sendiri, kita ada je kartun yang lawa dan juga ada yang anime yang tak berapa nak lawa pun dia punya animation kan. Contoh kartun yang lawa macam cerita Spider-Man kan. Spider-Man Miles Morales tu. Spider-Man Into the Verse. Dia punya animation lawa tu. Untuk anime yang dia punya animation sampah, banyak aja kan. Contoh macam S-Arm kan. Salah satu anime hancur lah. Scarlet Nexus. Dan ada je anime, dia punya animation dia punya character design dia macam kartun kan, tak nampak realistik kan. Contoh macam Hagimaru, Chibi Maruka-chan ataupun Suzui-san kan. Contoh-contohnya lah. Dan diorang akan pertikaikan aku yang Spider-Man Into the Verse ni adalah 3D dan anime yang aku sebut tu adalah 2D kan. Dan sebenarnya dia tak ada beza pun antara 2D dan 3D sebab dia ada satu bernama yang sama iaitu animation. Sebab yelah 3D dengan 2D ni adalah satu various gambar yang dia disusun dan dia macam satu lukisan yang bergerak lah bila dimainkan kan. Dan kalau korang tengok X-Arm pun, ni apa yang aku tahulah, aku tak tengok pun X-Arm tu. Cerita tu bukanlah berpadukan 2D semata-mata pun, dia 2.5D kot. Mana datang 0.5D tu, mana datang kan. Sedangkan kalau kau nak claim yang anime ni hanya 2D semata-mata, tak juga kan. Sebab even though Attack on Titan pun dia tak menggunakan 2D secara keseluruhan lah, yang Attack on Titan yang season 4 tu lah. Sebab tu daripada segi production pun diorang punya cara sama je sebenarnya. Memanglah setiap country tu diorang punya cara dia berbeza, tapi ikutkan konsep sama. Macam aku cakap tadi lah, dia just susunan gambar yang setiap second tu kan. Dan benda ni sama macam kita main game lah. Kita panggil sebagai FPS, frame per second. Setiap frame tu akan ada movement, dan bila dimainkan setiap second tu, kita akan nampak lah pergerakan motion yang smooth dan so on. Aku tengok ada satu video ML Studio ni, dia bahas lah pasal anime tu bukan kartun and so on lah. Dia cakap lah yang target audience anime ni lebih meluas kan, lebih kepada worldwide, sedangkan kartun tak. Pada aku sendiri sebenarnya, setiap author anime ni, diorang sebenarnya pada awal ni diorang tak target pun untuk worldwide. Diorang sebenarnya target untuk dekat Jepun saja. Sebab tu kebanyakan cerita-cerita anime ni korang akan dapat lihat dia lebih kepada Jepun. Kalau nak cakap yang dia punya target audience lebih kepada worldwide, of course akan ada banyak anime-anime dia menjelaskan pasal sejarah-sejarah yang berada dekat Afrika ke, pasal Egypt ke, pasal benda-benda yang selain daripada Jepun. Tapi masalahnya benda tu tak ada, dan dia banyak lebih kepada culture Jepun. Dan selain tu diorang akan cakap yang anime lebih realistik daripada kartun. Pada aku sendiri, anime ke kartun ke, dia tak realistik. Aku tak pernah jumpa tu muka member aku macam Naruto. Aku tak nak jumpa member aku muka macam Hagimaru. Tak pernah. So kalau kau nak kata yang realistik, tak kot. So daripada poin-poin yang aku terangkan ini, sebab itulah aku menganggapkan yang anime adalah kartun adalah suatu fakta. Kalau korang still nak percaya yang anime tu bukan kartun, itu terpulang kepada korang kan. Tapi yang bodoh dekat sini apabila ada berlaku perdebatan ataupun pergaduhan antara orang yang menyokong dan orang yang tidak menyokong. Pada aku perbuatan itu adalah perbuatan yang sia-sia dan adalah satu perbuatan yang bodoh lah. Aku tak cakap dekat orang lain, aku cakap dekat diri aku sendiri. Sebab aku pun pernah involve dekat dalam pergaduhan bodoh macam sia-sia macam ni. So dengan masa yang ada, dengan peluang yang ada, kita perlulah memuhasabah diri dan fikir, adakah pergaduhan yang kita nak lanjutkan ni, kita nak gaduh lebih ni, untungkan kita ataupun tak. Kalau tak menguntung pun, kalau kau nak cari keseronokan dekat situ, kacau orang, gaduh dengan orang tu, itu terpulang kat korang lah. Tapi kau ada banyak kerja lagi kan. So apapun, kalau korang ada pendapat, korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang. Jangan lupa tekan butang like and share and subscribe ke channel ni. Aku akan upload lagi konten-konten menarik. Kita jumpa lagi dalam next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.